Assalamualaikum dan salam sejahtera Sinar PM 1 Disember bersama saya Hazam Mokhtar. Kita mulakan berita hari ini dengan isu Belanjawan 2021 yang telah pun diluluskan pada peringkat dasar Khamis lalu. Ahli Parlimen dari Parti Warisan Sabah bersepakat untuk tidak hadir dalam sesi undian ke atas rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat semalam kerana tidak puas hati terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang. Menurut Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rozman Isli, ketiadaan mereka di Dewan Rakyat memang disengajakan kerana mahu menunjukkan rasa kecewa parti itu dengan arahan saat akhir Anwar semasa pengundian Belanjawan 2021 pada peringkat dasar Khamis lalu. Tegasnya lagi, mereka kecewa dengan perbalahan berterusan yang akhirnya menyebabkan kerajaan PH jatuh baru-baru ini. Terdahulu dalam Belanjawan 2021 yang dibentangkan Menteri Kewangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 26 November lalu, melepasi halangan pertamanya selepas cubaan mencabar sokongan ke atas usul itu gagal di Dewan Rakyat. Susulan ketegangan melanda warisan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi'i meminta agar pembangkang tidak membuang masa dengan meminta undi belah bahagi dalam perbahasan Belanjawan 2021 peringkat jawatan kuasa. Ini kerana katanya kegagalan pembangkang menolak belanjawan dua kementerian semalam merupakan isyarat jelas bahawa undi belah bahagi itu tidak mempunyai sokongan penuh dari pihak pembangkang sendiri. Mengulas lanjut, Razlan berkata undi belah bahagi bergantung pada nasib dan kehadiran ahli parlimen. Namun ada kalanya ada wakil yang tidak dapat menghadiri sidang dewan kerana ada urusan lain seperti mesyuarat dan sebagainya. Justru katanya pembangkang tidak seharusnya merancang serangan hendap semata-mata bagi menggagalkan belanjawan di sesuatu kementerian ketika kehadiran ahli parlimen menjebelahi pihak pembangkang. Berita seterusnya, beberapa syarikat termasuk syarikat pengeluar sarung tangan terbesar dunia Top Glove bakal berdepan dengan 63 pertuduhan di mahkamah. Ia berikutan syarikat-syarikat berkenaan melanggar Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2019 Akta 446 yang dikuatkuasakan sejak September lalu. Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Azri Abdul Rahman berkata, pertuduhan itu akan dibuat dalam masa terdekat. Beliau berkata sekiranya disabitkan dengan kesalahan, majikan boleh didenda sehingga RM50,000 bagi setiap kesalahan dan mereka juga boleh dipenjarakan. Walaupun cukai tembakau telah dinaikkan pada suatu ketika dahulu, ada pihak yang masih tidak berpuas hati. Bekas pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia menggesa kerajaan mula menaikkan cukai tembakau semula kerana ia cara paling berkesan untuk mencegah tabiat merokok. Memetik sebuah portal, pakar kawalan tembakau Dr. Zariha Muhammad Zain yang membantu merangka peraturan merokok di Malaysia menggesa kerajaan menaikkan cukai tembakau sebanyak 5 kali ganda dan mengabaikan kisah sedih pengeluar rokok. Menurutnya, syarikat terbabit didakwa memperbodohkan kerajaan agar tidak menaikkan cukai tembakau sejak 5 tahun lalu untuk mengatasi penjualan rokok selodop yang lebih murah. Dalam pada itu, Dr. Zariha juga mendakwa punca utama rokok di pasaran gelap adalah disebabkan rasuah dalam kalangan penguat kuasa yang membenarkan produk haram itu memasuki negara ini. Kita beralih ke berita sukan. Penggunaan kamera pembantu pengadil atau VAR dalam menentukan sesuatu keputusan dalam perlawanan bola sepak dilihat telah banyak merosakkan sukan berkenaan. Pemain Aston Villa Jack Grealish menegaskan penggunaan teknologi berkenaan sebenarnya dilihat lebih banyak menimbulkan keputusan yang kontroversi berbanding sebelum ini. Menurut Grealish, berdasarkan pengalamannya, penggunaan VAR ternyata sesuatu yang memalukan, terutamanya menerusi beberapa keputusan yang terhasil daripadanya. Dia berkata demikian ketika mengulas kekalahan 1-2 Aston Villa kepada West Ham di Stadium London awal pagi semalam yang menimbulkan kontroversi apabila jaringan penyamaan Oli Watkins pada masa kecederaan dinafikan. Pemain berkenaan didakwa telah offside terlebih dahulu. Baiklah, sekian saja Top 5 News pada hari ini dan sebelum kita akhiri Sinar PM, jom kongsi rezeki bersama Karangcraft Medicare, jana pendapatan tanpa modal besar dan hanya dari rumah. Untuk itu, teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian
bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.